Ya, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi hari ini ya, saya nak jelaskan, sekejap ya. Saya nak jelaskan mengapa saya berpendapat bahawa sekarang kem kluster mahkamah ya berada dalam keadaan yang teramat cemas. Dan saya nak jelaskan dari sudut kenyataan yang dibuat oleh kem kluster mahkamah di media bagi menyokong pendapat saya bahawa tahap kecemasan agak kritikal. Ya. Jadi pertama sekali kem kluster mahkamah merujuk kepada kluster mahkamah dan juga ahli-ahli parlimen Barisan Nasional yang bersimpati dengan kluster mahkamah, dan jumlahnya tak sebegitu ramai ya. Dan kalau kita lihat dari sudut UMNO secara keseluruhan, sudah berlaku penolakan besar-besaran terhadap Zahid yang cuba diselindungi daripada umum. Buktinya kita lihat masa taklimat presiden pun ramai pemimpin bahagian dan cawangan boikot. Masa Zahid memanggil perjumpaan tergempar 2-3 hari sebelum taklimat presiden pun majoriti pemimpin bahagian tidak ingin hadir. So memang berlaku penolakan besar-besaran, dan bila saya kata kem kluster mahkamah, ianya turut meliputi Zahid kerana Zahid masih tergolong dalam kluster mahkamah. Ada 47 pertuduhan di mana pendakwaan sudah membuktikan ada kes dan Zahid sedang membela diri dalam kes akal budi. Baik, saya nak tampilkan ya bukti sebagai menyokong hujah saya kem kluster mahkamah terdesak. Ya, jadi pada 22 September, beberapa hari lepas sahaja, Zahid membuat kenyataan di media dibawa oleh FMT. Tajuknya okey, tak payah tajuk lah. Okey, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mendakwa pembangkang yang menentang PRU15 diadakan lebih awal adalah bukti ketakutan selain cubaan membeli masa. Okey, Zaid kata pembangkang ni bila dia minta PRU diadakan tahun depan dan sebagainya, ianya adalah bukti ya, kononnya pembangkang ini adalah takut dengan pilihan raya dan sedang cuba membeli masa. Okey, so itu satu kenyataan Zahid. Kenyataan kedua saya nak petik daripada Puat Zarkashi. Untuk makluman anda, Puat Zarkashi ni pada satu ketika dulu sebelum PRU14, dia ni lah ketua unit propaganda UMNO. Dia ni lah ketua jasa yang kemudiannya ditukar menjadi JKOM. Ya, dan sekarang memang giat dengan propaganda dia. Zarkashi berkata ya, pada 10 September sebelum Zahid mengeluarkan kenyataan, dia kata paling takut kalau PRU buat tahun ni adalah PKR masih kelam kabut. Ya, okey. So, perhatikan, saya ambil dua je. Sebenarnya ada banyak kenyataan pemimpin UMNO berhubung dakwaan kononnya bila pembangkang minta PRU tahun depan ni, dia takut nak hadapi pilihan raya. Okey. Ada satu komen tadi, kenapa pula cemas, presiden dia dah bebas. Maaf ya, Zahid bukan bebas, dia ada 47 pertuduhan lagi di mana pendakwaan sudah buktikan ada kes. Baik, jadi sekarang ni saya nak beritahulah, okey, pertama ya, apabila pemimpin UMNO menggunakan media untuk menjelaskan kepada rakyat kononnya pembangkang takut nak ada PRU, ini menunjukkan pemimpin UMNO ni motif dia nak adakan PRU bukannya berdasarkan keperluan dari sudut apa yang penting bagi negara, apa yang penting bagi rakyat. Sebaliknya, dia menggunakan cabaran siapa berani nak ada PRU sebagai motif nak adakan pilihan raya. Dia memprovokasi pembangkang. Oh, korang takut
Kalau berani, jom masuk pilihan raya. Sebagai motif adakan pilihan raya. Pilihan raya tidak boleh diadakan semata-mata nak tunjuk siapa berani, siapa takut. Itu adalah sebab paling bodoh dan menunjukkan pihak yang membuat cabaran ini bukannya mementingkan isu rakyat. Dia hanya nak tunjukkan dia berani. Pilihan raya sepatutnya diadakan apabila jika penggal parlimen belum habis. Maka jika anda nak buat pilihan raya awal, ianya mesti ada sebab. Okey, sama ada anda rasa sekarang sesuai nak ada pilihan raya sebab dah 3 tahun contohnya kita adakan pilihan raya lepas, sudah cukup lama dan kita rasa kita boleh menang. Jadi kita buat pilihan raya untuk dengan harapan kerajaan lebih stabil. Ya. Okey, tetapi beberapa hari lepas Zahid sendiri mengaku dia tidak yakin BN akan menang sebab dia kata jangan guna alasan parlimen tergantung untuk halang pilihan raya. Maknanya dia secara tidak langsung berkata kita boleh masuk pilihan raya biarpun sekalipun BN tidak menang. Jadi ini menunjukkan motif Zahid untuk adakan pilihan raya bukannya kerana dia yakin kerajaan boleh lebih stabil lepas pilihan raya. Maknanya ada sebab tersirat yang lain. Dan apabila anda ada sebab tersirat yang lain dan kemudian anda mencabar pembangkang, oh kau orang takut, kami berani, itu menunjukkan anda terdesak kerana sampai menggunakan cabaran siapa berani, siapa takut sebagai alasan nak adakan pilihan raya, bukannya mementingkan apa yang perlu bagi negara, apa yang perlu bagi rakyat. Jadi itu hujah pertama saya. Hujah kedua saya, kerajaan siapa pegang? Lah ni kerajaan dipimpin UMNO. Ya, Ismail Sabri. Kerajaan dipimpin UMNO. Adakah kerajaan memerlukan nak minta kebenaran daripada pembangkang sebelum boleh yang Perdana Menteri menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk usul pembubaran parlimen? Tak payah. PM kalau dia rasa nak PRU, dia tak payah nak merujuk pembangkang. Dia boleh terus menghadap Yang di-Pertuan Agong dan usulkan pembubaran parlimen awal. Jadi tak perlu Zahid, kem kluster mahkamah memprovokasi pembangkang. Jadi bukankah pelik Zahid memprovokasi pembangkang? Di situlah menunjukkan, mencadangkan kem kluster mahkamah sudah terdesak. Sebab Zahid tahu dia tidak boleh kawal PM. Sebab Zahid sudah membuat kesilapan. Dia sudah berkata, saya tidak yakin BN boleh menang, menerusi kenyataan bahawa jangan guna parlimen tergantung sebagai alasan jangan pilihan raya. Jadi memandangkan Zahid sekarang tidak yakin BN boleh menang, jadi sekarang keputusan yang dicapai pada Perhimpunan Agung UMNO terbatal. Sebab keputusan yang dicapai pada Perhimpunan Agung UMNO bahawasanya PRU harus dilakukan dengan segera adalah berdasarkan keyakinan Zahid kepada delegasi bahawa BN sah akan menang. Jadi sekarang Zahid dah tak yakin, maka tak perlu PRU awal. Dan keputusan Perhimpunan Agung UMNO sentiasa mengatasi mana-mana keputusan MKT berdasarkan perlembagaan UMNO. Jadi sebagai ahli UMNO, Ismail Sabri hanya perlu berpaut kepada keputusan PAU. So memandangkan Zahid tidak lagi yakin BN akan menang, maka sebagai ahli UMNO tak payah pilihan raya. Tetapi apapun keputusan UMNO dari sudut perlembagaan persekutuan, ianya tidak membawa apa-apa makna kepada kerajaan. Kerana Ismail Sabri bukan dilantik sebagai Perdana Menteri oleh UMNO. Ismail Sabri dilantik sebagai Perdana Menteri oleh Yang di-Pertuan Agong berdasarkan peruntukan perlembagaan yang memberi kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk melantik Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Dan kedudukan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri adalah berdasarkan keahlian dia dalam Dewan Rakyat. Perlembagaan persekutuan buta parti. Maknanya parti tidak boleh suruh Perdana Menteri buat apa-apa. So apa-apa keputusan UMNO, sama ada Ismail Sabri boleh buat sampah atau boleh terima sebagai cadangan, tetapi tidak semestinya perlu turuti. Jadi sebagai Perdana Menteri, Ismail Sabri berkata apa jua keputusan top 5, akhirnya kabinet akan tentukan sama ada
nak menghadap Agong ke tidak. Ya. Dan sebagai ahli UMNO, Ismail Sabri berkata top 5 akan tentukan. Jadi Ismail Sabri memainkan peranannya dengan tepat. Sebagai ahli UMNO, dia menuruti kehendak kepimpinan. Tetapi sebagai Perdana Menteri, dia menuruti kehendak perlembagaan. Apa jua keputusan top 5 ni, bila sampai kepada UMNO hanya cadangan. Akhirnya Ismail Sabri yang tentukan, kabinet yang tentukan. Dan akhir sekali, jika diusulkan pun pembubaran parlimen ke Yang di-Pertuan Agong, Agong yang tentukan. So, Zahid dah cemas. Zahid tahu dia tidak boleh kawal Ismail Sabri. Sebab dia tidak boleh kawal Ismail Sabri, maka mereka cabar pembangkang. Cuba tanya diri anda, buat apa cabar pembangkang? Tak perlu pun tanya pembangkang kalau Ismail Sabri nak pergi jumpa Agong, nak usul pembubaran parlimen. Jadi memandangkan Zahid, Puat Zakarshi dan pemimpin-pemimpin lain mencabar pembangkang, itu menunjukkan mereka dah terdesak. Okey. Jadi mungkin saudara-saudari bertanya kepada saya, okey, kami terima hujah saudara Regi. Tetapi apakah perlunya, apakah kebaikan, manfaat yang boleh didapati oleh Zahid dan Puat Zakarshi dengan mencabar pembangkang? Di situlah saya berpendapat ada niat tersembunyi. Sekiranya pemimpin pembangkang tidak berfikir dengan jelas dan mereka menyahut cabaran UMNO dengan berkata, kami tidak takut pilihan raya. Ya? Apa yang UMNO akan buat atau boleh buat ialah kluster mahkamah kemudian boleh beritahu pemimpin akar umbi, tengok, pembangkang semua kata mereka dah tak takut. Tapi kita je yang tak hendak usulkan pembubaran parlimen kepada Yang di-Pertuan Agong. Kira UMNO takutlah. Jadi psikologi ini akan atau mungkin digunakan untuk meningkatkan tekanan terhadap Ismail Sabri. Jadi sebelum pemimpin pembangkang menyahut cabaran UMNO, fikir-fikirkanlah. Anda tidak perlu jawab kalau UMNO tuduh anda takut pilihan raya. Sebab rakyat bukan bodoh. Jika anda lihat di media sosial, majoriti netizen, majoriti rakyat tidak percaya perlu pilihan raya awal. Sebab parlimen sudah memang wajib bubar pada Julai tahun depan. Jadi tidak logik perlu ada pilihan raya. Tidak ada sebarang sebab munasabah yang telah diberikan oleh Zahid mengapa perlu pilihan raya. Yang netizen lihat Zahid buat ialah cabar-mencabar. Itu bukannya alasan untuk adakan pilihan raya. Dan netizen bukannya bodoh. Mereka sedar bahawa Zahid telah membuat kenyataan demi kenyataan yang bercanggah mengapa perlu pilihan raya. Contohnya, saya baca ya, pada 11 Mac 2020, Zahid kata pilihan raya perlu diadakan selepas MOU tamat kerana Barisan Nasional akan menang. Tetapi pada 22 Ogos 2022, Zahid berkata mana-mana pihak tidak harus menjadikan alasan bimbang parlimen tergantung bagi menghalang PRU. Bermakna Zahid sekarang tidak yakin BN akan menang. So jika Zahid dah tak yakin BN akan menang, alasan pertama dia sudah tidak boleh terpakai. Kemudian pada 27 Ogos 2022, Zahid berkata bahawa desakan untuk PRU disegerakan bukan kerana beliau takut kepada hukuman kes rasuah, tetapi kerana mandat rakyat perlu dihormati. Cuba tanya Zahid, jika mandat rakyat perlu dihormati, kenapakah kluster mahkamah mencetuskan kejatuhan kerajaan mandat rakyat pada langkah Sheraton dan seterusnya mencetuskan kejatuhan kerajaan pimpinan Ismail Sabri, Muhyiddin Yassin yang dipilih mereka sendiri. Kemudian sekarang mengapa nak cetuskan kejatuhan kerajaan sedangkan kerajaan ini pemimpin anda yang memimpinnya. Jadi kalau lepas pilihan raya kononnya nak ambil Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, apa salahnya biarkan Ismail Sabri terus menjadi Perdana Menteri sebab parlimen wajib bubar pada Julai 2023. Sini pun nampak tak logik. Alasan dah berubah. Kemudian pada 17 September, Zahid berkata Barisan Nasional sanggup meredah banjir dan hujan lebat jika PRU diadakan tahun ini. Ya, maknanya isu rakyat tolak tepi. Rakyat mudarat, kalau orang tu nak pergi nak mengundi tiba-tiba mati dalam banjir, itu semua tolak tepi. Kemudian pada 19 September, Zahid terus mendesak supaya parlimen dibubarkan. Kali ini alasan dia berubah lagi. Dia kata musuh Barisan Nasional sedang memburukkan gabungan itu. Sejak bila, apabila satu-satu gabungan menang, musuh tidak akan cuba
memainkan peranannya bagi check and balance. Itu bukan memburukkan, itu memainkan peranan. Jadi adakah Zahid mencadangkan jika PRU 15 diadakan dan andai kata BN menang? Bagi saya mustahil lah BN menang, tapi andai kata BN menang, adakah ini bermakna pembangkang tidak akan berfungsi lagi? So rakyat bukan bodoh, rakyat nampak Zahid terdesak, dan keterdesakan ini sekarang sudah sampai ke tahap di mana mereka mencabar pembangkang. Jadi berhati-hati pemimpin pembangkang, anda tidak perlu jawab. Rakyat bukan bodoh. Jika anda jawab, kami tak takut pilihan raya, tapi perlu ada tahun depan, lama-lama kluster mahkamah mungkin boleh guna ini sebagai alasan untuk memberitahu pemimpin akar umbi, tengok pembangkang dia orang cabar, dia kata tak takut. Nampaknya kita je yang takut. Ya, jangan terperangkap dengan retorika dangkal, retorika cemas, retorika terdesak pemimpin-pemimpin kem kluster mahkamah. Jadi itu sahajalah nasihat saya, teguran saya kepada pemimpin-pemimpin pembangkang, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.